Saya nak ceritakan juga di sini 7 langkah macam mana Asy'ariyah berhadapan dengan ayat-ayat sifat. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Iljamul Awam. 7 langkah ni penting. Ni saya yakin ramai kita boleh bersepakat. Bahkan sahabat-sahabat Salafi kita boleh dengar pun, kalau dia jujur, dia buang the dramas and the emotions, dia just dengar objectively, dia kata kita agree on this. 7 langkah dia, yang pertama sekali Imam Ghazali ajak adalah taqdis. Bila dapat ayat-ayat yang seolah-olah macam Allah sifatkan dia dengan sifat makhluk, seolah-olah saya tak kata Allah sifatkan diri dengan sifat makhluk, tidak, tapi secara zahir macam tu, literal macam tu. Allah kata dia sakit, Allah kata dia bosan dan sebagainya. First kali taqdis. Taqdis tu apa? Awak nafikan makna zahir, awak nafikan literal meaning. Bukan seperti sakit, kita kata it has no resemblance to what we experience. No resemblance at all. Bukan ada persamaan sikit macam Ibn Uthaymin kata tadi. Tak ada persamaan langsung. Okay. First kali taqdis. First kali apa sahabat-sahabat? Taqdis. Taqdis ni awak dipanggil tanzih juga. Taqdis dengan tanzih tu sama. Menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada makna literal yang membawa maksud makhluk ataupun kejisiman. Okay? Okay. Nombor 2 dipanggil sebagai tasdiq. Kita dah nafikan makna-makna yang salah, lepas tu kita beriman dengan ayat itu. Katalah dalil itu qat'i, lafaz dia qat'i daripada Allah dan qat'i daripada Rasulullah SAW. Kita beriman Allah istawa 'alal 'arsy, istawa 'alal 'arsy, kita beriman dengan ayat tu, tasdiq. Kita beriman. Kita tak tolak ayat tu. Sebab ada mazhab dalam Islam yang tolak. Dia kata, oh, ni silap ni. Allah tak kata macam ni. Ini termasuk dalam Quran dan sebagainya. Asy'ariyah dan termasuk sekali Mu'tazilah isbatkan. Salafiyah pun sama, dia isbatkan. Kan? Kita terima ayat ini. Kita percaya kepada ayat ini. Okay, kemudian, ini step seterusnya. Al-i'tirafu bil ajaz. Mengaku bahawa kita lemah untuk memahami hakikat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sifat-sifat dia. Itu langkah yang ketiga. Al-i'tiraf bil ajaz. Nak tengok tulis apa? Macam game telefon nanti keluar apa tak tahu. Al-i'tiraf bil ajaz. Mengakui kelemahan manusia untuk memahami hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kemudian sukut. Diam. Diam, sukut. Diam ni maksud dia, you don't go around asking people what it meant. Okay, pendirian Imam Ghazali ni sebagai ulama anggap macam ada keras sikit. Sebab Imam Ghazali dia very particular, dia kata kalau orang awam duk pergi go around tanya soalan ni kepada ulama, dia ada 2 masalah. Satu, kau tanya satu benda yang akal kau tak akan boleh gapai. Nombor 2, kalaupun ulama tu nak jawab, dia tak akan mampu untuk jelaskan kepada kau. Oh my goodness. So Imam Ghazali seolah-olah macam dia nak kata ayat-ayat sifat ni hanya orang tertentu je faham, dan dia tidak boleh difahamkan kepada orang lain. Dia hanya satu yang datang begitu saja. It's not something worked on. It is given. So if someone were to ask about it and it's not his or her level to understand it, dia akan bawa mudarat kepada dia. Yang nak menjelaskan pun tak akan mampu untuk jelaskan kepada orang yang tak mampu. Boleh kita kata macam tu juga. Di sini masuk tasawuf tahap tinggi. Di sini masuk tasawuf sunni. Sebab Imam Ghazali percaya bahawa bila kita dah dekat dengan Allah, Allah akan perkenalkan diri dia dengan lebih berbanding kepada orang biasa. Boleh terima benda ni? Of course boleh terima. Mestilah ada special ones yang dapat special things. Takkan kita nak kata, Allah sendiri kata apa? Bila engkau amal, bila engkau buat yang wajib dan buat sunnah, aku akan sayang kepada. Bila aku sayang kepada engkau, aku akan jadi mata engkau, aku akan jadi telinga engkau, aku akan jadi tangan engkau,
See, look at his statements. Bila dia cinta, bila dia sayang, dia kata, I will be your eyes, I will be your ears. Oh, how beautiful. Itu masalah dia. Sebab tu kita nak kena terangkan kepada masyarakat jalan tengah itu apa. Kita bukan deny benda-benda ni. Kita tahu benda-benda ni ada. We understand, we know and we acknowledge these statements exist. Allah kata, orang macam ni apa dia minta aku akan bagi. Maksud dia special one, Allah sayang betul. Orang-orang macam ni dia tak akan minta suka-suka. Kita salah faham, kita, kalau saya kat tempat tu Ustaz, saya akan minta macam-macam. Itu maksud dia awak belum sampai level tu. Orang yang dah sampai level tu, dia akan doa macam doa-doa Nabi. Umum-umum, bukan minta duit, minta kaya, minta kereta, minta nama. Tak. Minta redha, ya Allah. Jadilah apa nak jadi. Selagi kau redha dengan aku, everything is fine. Selagi kau tak murka kepada aku, is fine. Dia orang punya concern dah beza dengan orang biasa. So, bila Allah Subhanahu Wa Taala sayang hamba dia, tak mustahil dia bagi ilham untuk perkenalkan diri dia lebih. Dan ilham dia tu tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Dia just detailing. Dia bagi kefahaman. Boleh tak Allah bagi ilham kepada orang? Boleh. Saintis dia Allah bagi ilham. Dapat teori kan? Banyak saintis kata, aku duduk-duduk pop teori tu masuk. Betul. Some of them say that. Bukan aku duduk fikir. Tak, kadang-kadang aku tengah melukis, dia datang. Siapa bagi tu? InsyaAllah kita yakin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau teori itu membawa manfaat kepada orang. Tapi kalau yang buat nuclear bomb tu mungkin dari setan lah. Kita tak tahu kan. Tapi yang buat manfaat kepada orang, memudahkan kehidupan orang, kita yakin itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So, Imam Ghazali dia strict bab ni. Dia kata diam. If this is not your level, don't go around asking what it means. Okay. Of course lah tak semua ulama setuju dengan dia. Kan? Kalau zaman kita tak jelaskan, orang jadi rosak. Orang akan duk fikir sendiri. Ni untuk orang yang dah ready nak percaya. Tell me what I need to do. Bagi yang baru-baru masuk Islam, dia tak akan layan apa Imam Ghazali kata ni. Wait, why I can't ask? Kan dia kan. Why can't I know my God? Itu masalah tu. Sebab tu ada sebagai ulama Syairah kata tak apa, kita terpaksa takwil untuk sebagian orang kita takwil kan. Dan takwil tu pula kena dengan konteks ayat. Dia bukan duk merepek ya. Kena dengan konteks ayat tu. Sebab dia memerlukan untuk kita takwilkan untuk dia. So, sukut. Lepas tu imsak. Imsak ni apa? Ini lebih berkaitan dengan bahasa yang you gunakan untuk bercakap tentang ayat tu. Kalau Allah guna verb, then stick to the verb. Jangan tukar jadi noun. Jangan tukar jadi different forms. Allah kata dia istawa alal arsh, you kata Allah istawa alal arsh. Jangan kata al-mustawi alal arsh. Dia dah jadi isim fa'il. Isim fa'il ni maksud dia noun, verbal noun I'm not sure in English apa dia panggil. Istawa verb, mustawi yang beristawa. So don't even change that. Just stick to it, istawa alal arsh. Jangan kata mustawa atau mustawi alal arsh. Allah bersifat mustawi alal arsh. Allah tak pernah sebut benda tu. Jangan nak tambah-tambah. Kalau kita fikir balik, itu bukan tambahan pun. Tapi bagi Imam Ghazali, stop. Imsak. Sebab apa? Dan juga jangan terjemah. Dia ada juga pendidikan jangan terjemah ke dalam bahasa asing. Dia tak kasih pun terjemah ke dalam bahasa Parsi. Dia tak kasih pun terjemah ke dalam bahasa-bahasa lain. Sebab apa? Dia kata, sebab terjemahan tak sama dengan perkataan asal. Mesti ada something missing or something else added to it. Which is true. Tapi 100% we cannot say no lah. Sebab kita tak boleh elak akhirnya terjemahan Al-Quran ada dalam sebuah bahasa hari ni. Dulu awak kalau nak tahu banyak ulama tentang terjemahan Quran ni. Dia tak kasih terjemah. Dia kata nak faham Quran baca bahasa Arab. Which ada kita kata ada ground for them to say that, so that people take Arabic seriously. Tapi the problem is people just do not want to learn Arabic. So jadi masalah. Dia dah tak belajar bahasa Arab, tak boleh baca Quran, lepas tu tak faham Quran. So ulama terpaksa mengalah, kata we don't have a choice, we have to translate the Quran. Even though we know there will be meanings that will be lost in the translation. But it's better than not to translate at all. Dan gerakan terjemahan ni is quite recent actually. Terjemahan besar-besaran ini. Dia berlaku pada tak lama. Pernah berlaku zaman penentangan, jangan terjemah. Imam Ghazali jelas-jelas kata, you cannot translate. Tangan Allah di atas tangan mereka, tak boleh. Kata yadullah fawqa aydihim. Bila orang tanya apa maksud dia, dia kata yadullah fawqa aydihim.
Apa makna tu? Yadullah fawqa aydihim. That means you're forcing the person to go and study Arabic. Kalau dia betul-betul nak faham, belajar tafsir, belajar apa untuk faham. Sekarang ni kerja kita dah dimudahkan. But pendirian ini juga ada masalah dia. Kan? Masalah dia adalah dia akan menimbulkan persoalan-persoalan orang-orang yang ada falsafah yang bukan-bukan dalam jiwa dia. Dia akan mula start thinking nonsense. So that's why sebagai ulama kata kita takwil bila perlu. Ni orang salah faham, orang ingat Asy'ariyah kerja takwil je. Tak, kita takwil bila perlu. Bila ada tengok ini problem kalau tak takwil ni. Bukan salah Quran, bukan salah sunnah. Tetapi masyarakat yang baru masuk Islam ataupun yang dapat pendidikan daripada barat dan sebagainya, dia ada keperluan tertentu untuk dia, untuk minda dia. So takwil. Dan takwil pun salafus soleh ada buat. Walaupun dia orang tak buat secara ekstensif, tapi ada asas tu. Tengok apa yang dikatakan oleh Syekh Syarif Fatimah Al-Awani tadi, yang dia quote daripada seorang salafi yang mengaku bahawa semua pentafsir mentakwil. So ada takwil tu, tapi antara ekstensif dengan tak ekstensif je. Ada buat sikit, ada buat banyak. Dan yang buat banyak pun kita tak boleh marah dia. Kita kena tahu konteks dia, kenapa dia buat macam tu. Dia tengah berhadapan dengan siapa, dia tengah deal dengan siapa.